Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita akan masuk pada ayat yang ketiga. Yang ayat yang ketiga ini merupakan permulaan bagi surah Yusuf. Sebelum kita masuk kepada babak yang pertama, sebentar lagi insya-Allah pada ayat yang keempat, kita lihat ayat yang ketiga terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. InsyaAllah boleh nampak daripada belakang, InsyaAllah. Okay. Ayat ini setelah Allah cerita pada hari yang semalam, Allah kata Quran itu Allah turunkan dalam bahasa Arab supaya digunakan untuk berfikir, memahaminya. Okay. Kemudian Allah menyebutkan nahnu naqussu 'alaika, kami menceritakan kepada kamu. 'Alaika tu, ka kat situ merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah kata, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang apa? Ahsanal qasas, sebaik-baik kisah, sebaik-baik cerita. Macam mana Nabi, bagaimana Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sebaik-baik cerita? Bima awhayna ilaik, dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Hada Quran menunjukkan bahawasanya Nabi dia mengetahui tentang sebaik-baik kisah melalui wahyu Al-Quran. Kemudian Allah kata wa in kunta, padahal sebelum turunnya wahyu itu, kunta min qablihi la minal ghafilin, kamu adalah dalam kalangan orang yang belum lagi mengetahui tentang sebaik-baik kisah itu. Okay. Kenapa dalam ayat ini Allah mengatakan kamu adalah dalam kalangan? Maknanya bukan saja Nabi SAW saja yang tak tahu, ada lagi yang tidak mengetahui selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ayat ini kita jelaskan. Okey, yang pertama, kalau kita baca tafsiran ayat, kata Dr. Wahab As-Suhaili, apa makna ahsanal qasas, sebaik-baik kisah? Kata al-Imam, kata Profesor Dr. Wahab As-Suhaili, dia kata maksud sebaik-baik kisah yang Nabi SAW dapat tahu. Sebelum ni Nabi tak pernah tahu, Nabi dapat tahu melalui wahyu itu. Sebaik-baik kisah, makna pertama, kisah itu diceritakan dalam ungkapan yang sangat indah. Makna yang kedua, ia merujuk kepada kisah itu sendiri merupakan kisah yang paling terbaik. Kenapa? Ia ada banyak episod, adikan dia, babak dia. Dalam cerita itu ada banyak pelajaran. Dalam kisah itu ada banyak nasihat. Dalam kisah itu ada banyak hikmah.
Jadi Dr. Wahbah mengatakan, kenapa Allah kata sebaik-baik kisah? Kerana dia kata ada banyak teladan, dia kata ada banyak cerita ni di dalam tu yang kita nanti akan ambil pelajarannya. Kemudian Dr. Wahbah menjelaskan lagi kenapa Allah nak ceritakan sebaik-baik kisah tu. Kerana dalam kisah itu merangkumi cerita apa? Isu tentang agama, isu tentang dunia, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga, ekonomi ada dalam tu, politik ada dalam tu, adab ada dalam tu. Maknanya sebaik-baik kisah tu cerita yang merangkumi segala sudut. Okay, itu maksud sebaik-baik kisah. Apa makna? Sebelum itu Nabi salah seorang yang tak pernah tahu, kata Dr. Wahbah, dia kata ayat ni maksudnya sebelum kami wahyukan sebaik-baik kisah ini, kamu termasuk orang-orang yang tak pernah tahu tentang kisah itu. Kamu tak pernah memiliki ilmu tentang kisah itu walaupun sikit, kata Allah Azza wa Jalla. Mengikut tafsiran. Okay. Dr. Wahbah menjelaskan lagi, keadaan kamu wahai Muhammad seperti keadaan kaummu yang tidak mengetahui kisah-kisah dan khabar-khabar umat terdahulu sedikit pun. Okay, jelas tak maksud ayat tu? Okay, kisah Nabi Allah Yusuf ni, dia Bani Israel, ingat tak? Kita sebut dekat pengenalannya. Okey, Bani Israel yang pertama. Okey, maknanya siapa umat, siapa golongan yang paling tahu kisah Nabi Allah Yusuf sebenarnya? Tentulah Ahlul Kitab. Betul tak? Okey, Ahlul Kitab, mereka sebab mereka pernah dapat kitab Taurat, Injil semua tu, maknanya yang paling tahu kisah Nabi Yusuf ni adalah kitab-kitab terdahulu. Masa ni Quran tengah turun. Tiba-tiba Nabi SAW dia dapat tahu kisah ni. Allah turunkan di dalam ayat Al-Quran. Nanti kita akan sebut apa sebab Allah cerita. Antara sebab dia, tuan-tuan ya, antara sebab yang utama, surah Yusuf ni Allah turunkan sekaligus dia tak macam cerita lain. Kalau sekarang cerita-cerita lain, dia ada banyak tempat, banyak ayat-ayat dia berada. Tapi kisah Nabi Yusuf ni satu surah yang lengkap Allah turunkan. Allah tak nak putuskan cerita tu. Sebab tu kita jadikan kisah Nabi Yusuf ni ada berapa babak? Kita akan jadikan 5 babak, ada banyak adegan. Kenapa? Kerana kisah dia tak terputus. Okay, kisah Nabi Allah Yusuf ni sebenarnya waktu dia turun, Nabi SAW sebenarnya dalam fasa-fasa Nabi nak kena keluar Mekah. Nabi dalam proses dia kena hijrah. Jadi sebelum Nabi berhijrah, Allah turunkan satu kisah, penuh kisah Nabi Allah Yusuf buat bekalan untuk Rasul. Sebab dia ada persamaan kisah Nabi Yusuf kena keluar dari Palestin, dia masuk ke Mesir. Jadi Allah nak bagi Nabi ni motivasi, dia Allah ceritakan kisah Nabi Allah Yusuf. Dan secara tak langsung pasti orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab, mesti dia akan tertanya-tanya, macam mana Muhammad ni boleh tahu? Sedangkan kisah ni kami yang lebih tahu. Ini yang kita nak belajar. Allah kata kami wahyukan kepada kamu. Okay, maknanya orang Arab musyrikin, penduduk Mekah, mereka pun tak tahu kisah Nabi Allah Yusuf ni. Mereka tahu dari siapa? Mereka tahu daripada Nabi. Nabi tahu dari siapa? Nabi tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, kalau kita baca tafsiran ayat ni jelas boleh faham dia punya terjemahan ayat. Okay, sekarang mari kita pergi kepada apa pelajarannya. Pelajaran ni dia membantu memahami ayat tu juga. Okay, pelajaran pertama, InsyaAllah besok saya cuba siapkan nota ni InsyaAllah. Okay, siap pula saya tengok tuan-tuan biasa nota dia rasa macam kosong je. Saya dah kena warning dengan satu muslimat ni, Ustaz,
cepat. Dia kata, okey. Tak apa, itu tanggungjawab saya, tuan-tuan. Doakan yang saya sihat, Allah lapang dada, InsyaAllah saya siapkan, InsyaAllah minta maaf agak lambat sikit sebab saya tengah siapkan tesis lagi. Lepas tu mesti cuti sekolah pula Kalau kabut gulu kili, jadi agak waktu tu agak terbatas Okay, saya minta maaf banyak. Baik, jangan bimbang, InsyaAllah nanti saya akan berikan. Baik, pelajaran pertama kisah di dalam Quran sebenarnya adalah merupakan kisah yang paling terbaik sekali. Daripada ayat tadi tu kan, kita dapat keluarkan dia punya pengajaran apa? Cerita-cerita di dalam Quran adalah cerita yang paling terbaik berbanding dengan cerita-cerita selain daripada Al-Quran. Ada cerita dalam hadis, tapi kita ambil di dalam Al-Quran. Itu pertama. Sebab tu ada para ulama kata sebaik-baik kisah dalam ayat 3 tu bukan hanya merujuk kisah Nabi Yusuf, tapi secara umum apa saja yang Allah ceritakan melalui wahyu Al-Quran kepada Rasul, ia merupakan sebaik-baik kisah. Nanti saya akan tunjukkan kisah apa yang ada di dalam Quran, dan nanti cuba kita bandingkan setakat mana yang kita pernah tahu kisah ini. Nanti kita akan sebutkan. Pelajaran nombor 2, kisah yang paling terbaik dalam banyak-banyak kisah Al-Quran itu adalah kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Itu pelajaran nombor 2. Baik, untuk menguatkan pengajaran nombor 1, macam mana kita boleh kata kisah dalam Quran itu kisah yang paling terbaik, cerita yang paling terbaik, tambah-tambah lagi kisah Nabi Allah Yusuf. Saya kukuhkan dengan beberapa maklumat yang akan kukuhkan pelajaran 1 dan 2. Begini, kalau kita buka Quran, tuan-tuan kalau khatam baca Quran kan, tuan-tuan akan menemukan hampir 1/3 Quran mengandungi cerita-cerita. Quran ada 30 juzuk kan? Kalau kita bahagi 3, 1/3, 1/3, maknanya 10 juzuk, 10 juzuk, hampir 10 juzuk cerita dalam Quran. Cerita hampir 10 juzuk. Kajian mendapati hampir 8 juzuk. Maknanya sesiapa yang dia belajar semua cerita dalam Quran, dia dapat menguasai hampir 8 juzuk Al-Quran. Kalau kita kaji cerita dalam Quran tu, kita akan dapati cerita dalam Quran tu ada 2 bentuk. Bentuk pertama mengandungi kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu kita tak nafikanlah 25 Nabi dan macam-macam Nabi. Dan yang kedua, tuan-tuan akan menemukan ada kisah bukan kisah para Nabi secara spesifik. Maknanya cerita dalam Quran ini 2 jenis. Dia spesifik cerita tentang para Nabi, dan ada cerita bukan para Nabi. Sekejap saya akan tunjukkan contoh-contohnya. 2 bentuk cerita ni merupakan cerita yang terbaik di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa dia terbaik? Sekejap saya ulas sikit. Kalau kita pecahkan lagi, kami nak tahu kisah yang bukan kisah para Nabi ni kisah siapa? Ada 2. Ada kisah Bani Israel, ada kisah bukan Bani Israel. Kita pecahkan lagi. Kisah-kisah ini sebenarnya dia ada 3 ciri. Ciri yang pertama, ia merupakan kisah benar. Kita kata apa? Benar-benar berlaku. Betul tak? Kan orang baca Quran yang sebut apa? Sadaqallahu, maksudnya apa? Benarlah
kata-kata Allah. Maknanya kalau cerita dalam Quran itu, ciri pertama apa? Dia adalah kisah yang benar. Satu. Yang kedua, kisah di dalam Al-Quran mengandungi kisah yang terbaik seperti kita sebut tadi. Dan yang ketiga, kisah di dalam Al-Quran merupakan sebaik-baik teladan. Dia berbeza dengan cerita yang manusia buat. Kita kalau baca buku cerita, tengok movie, tengok cerita, kita nak cari mana teladan dia. Betul tak? Apa moral cerita tu? Baca punya panjang, tengok movie punya panjang, hujungnya apa teladan dia? Kadang-kadang tak jumpa. Bukan jumpa teladan yang baik, teladan yang buruk pula lagi banyak. Tapi cerita dalam Quran ini dia tak macam tu. Dia pasti mempunyai teladan dia. Okay, dapat tiga ciri ni. Okey, tiga ciri ini saya kukuhkan dengan ayat Quran yang lain. Okey. Pertama, dalam surah Al-Imran ayat 62, Allah menyebutkan inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Okey. Kemudian kita rujuk dalam surah Taha ayat 99. Kalau tanya macam mana kamu boleh kata cerita dalam Quran itu cerita yang benar, jawapan dia kadzalika naqussu 'alaika min anba. Allah kata demikianlah kami ceritakan kepadamu. Maksudnya kenapa cerita dalam Quran itu cerita benar? Sebab siapa yang cerita? Allah yang cerita. Kalau Allah cerita, cerita pasti benar. Okey. Kalau kita rujuk dalam surah An-Nisa ayat 87, Allah tanya soalan pada kita, "Wa man asdaqu minallahi haditha?" Allah kata, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Tidak? Siapa yang lebih benar perkataan kalau bukan Allah? Tapi mesti ada sebab kenapa Quran 1/3 di dalamnya ada cerita. Okay. Siapa nak cerita tu? Kalau bukan kita yang kena cerita. Sebab itu saya mengambil pendekatan selepas kita belajar surah-surah yang kita biasa baca, kita ambil dahulu pendekatan bercerita, supaya kita kena sedar bahawasanya Quran ni dia bukan sekadar cerita tentang hukum hakam, tetapi dia ada mengandungi cerita-cerita benar. Okey. Kemudian dalam Quran ni pula dia sebagai teladan tadi kan. Okey, dalam surah Yusuf nanti kita akan baca ayat 111, hujung sekali Allah mengatakan kisah tu ada apa? Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Allah kata sesungguhnya kisah para nabi itu mengandungi ibrah, pengajaran bagi orang yang dia nak berfikir. Allah kata siapa yang cerdas, siapa yang bijak, dia pasti akan fikirkan kisah itu ada banyak teladan. Nanti kita tunggu, nanti kita akan keluarkan kisah Yusuf ni mengandungi, yang sempat saya buat draft tu lebih daripada 100 pengajaran, bahkan sebenarnya banyak sebenarnya. Okay, tapi tak apa, nanti kita akan belajar teladan ni. Okey. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 90, dalam surah Al-A'raf ayat 176, ini kita nak cerita sebagai teladan tu. Allah kata faqasusil qasasa. Allah kata ceritakanlah cerita-cerita itu la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Allah minta kita fikir. Sebab tu anak-anak kita, kalau sepatutnya kalau kita nak buat syllabus kemahiran berfikir aras tinggi, sepatutnya cerita-cerita dalam Quran tu sepatutnya menjadi study case. Kata tak? Bagi satu cerita, okey, keluarkan pengajaran yang tersurat, pengajaran yang tersirat. Pandailah benda tu. Tetap sepatutnya yang perlu dijadikan study case apa? Adalah cerita-cerita dalam Quran.
Jadi seolah-olah selama ni Allah turunkan Quran, ada cerita tu, apa kita buat? Apa sekolah buat? Apa universiti buat? Kan? Faham tak saya? Okey. Supaya kita berfikir. Okey, kenapa nak belajar kisah-kisah ni? Terutama kisah para Nabi ni. Allah kata dalam surah Al-An'am ayat 90, Ulaika alladhina hadallah. Allah kata mereka para Nabi itu adalah orang yang telah Allah bagi petunjuk. Fabihudahum muqtadi. Maka ikutlah petunjuk itu wahai Rasul. Soalannya Allah kata apa? Muhammad, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, mereka telah mendapat petunjuk oleh Allah, maka kau ikut petunjuk mereka. Macam tu. Dia kata, kenapa saya perlu belajar kisah para Nabi? Jawapannya, Nabi-Nabi itulah kita nak ikut dia. Okey, selesai untuk pelajaran yang pertama ni. Kedua, satu dan dua. Okey, nombor 3. Al-Quran, dia mengandungi kisah-kisah yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah dalam bentuk wahyu. Tuan-tuan, kita kan pernah belajar Nabi ni sifat dia apa? Ummi kan? Tak boleh membaca, tidak boleh menulis. Tetapi macam mana dia boleh tahu cerita Nabi Yusuf ni lengkap? Siapa yang beritahu dia? Dia dapat daripada wahyu. Kalau dia boleh tahu cerita-cerita terdahulu, macam kisah Nabi Yusuf lengkap, menunjukkan pelajaran nombor 4, menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar seorang Rasul. Kalau dia tak Rasul, dia tak akan dapat wahyu. Kerana dia Rasul, dia dapat wahyu. Okey. Ada ayat lain, kenapa kita nak kata Muhammad bin Rasul daripada cerita? Kerana orang-orang Arab musyrikin ni sering kali akan cari jalan macam mana nak kata Muhammad ni dia yang reka Quran. Antaranya kalau kita baca surah Al-Furqan ayat nombor 5, selalu orang Arab ni kata apa? Arab musyrikin kata apa? Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa yatumla alaihi bukratan wa asila. Mereka selalu cakap cerita ni yang Muhammad bercerita dalam ayat Quran itu semua cerita-cerita dongeng orang yang terdahulu. Tapi macam mana Nabi Muhammad boleh cerita daripada A sampai Z? Baik, kita lanjutkan dengan satu contoh. Saya pun tak tahu kenapa jam tak nampak ni. Jam dia hilang, punya syok cerita tu. Dah berapa minit ni? Allah SWT Muhammad. Saya kira cerita ni panjang ni. 2-3 minit lagi. Okey, saya minta 5 minit boleh? Kecemasan ni Pasal bisa nampak jauh. Okey, nampak tak? Okey, ayat-ayat tuan-tuan muslimin dan orang lain walaupun antara cerita masa zaman tahun ke-5 kenabian, Nabi boleh cerita Rom menang lawan Parsi. Pernah dengar cerita tu? Dalam surah Rom, Nabi boleh cerita masa tahun ke-5 Rom kalah. Tapi turun ayat Quran, Allah kata Muhammad cerita, cakap dekat orang-orang musyrikin, ghulibatur Rom, orang Rom tu telah kalah. Masa turunnya surah ni, ayat ni, masa tu memang Rom kalah. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalibin sayaghlibun. Di negeri terdekat sekali dan mereka akan tewaskan lawan mereka dalam kekalahan itu. Maksudnya Allah Ta'ala kata apa? Allah beritahu Muhammad, tu cerita dekat orang Rom ni dia kalah, tapi nanti beberapa tahun lagi Rom tu akan menang. Semua orang tak percaya. Mana mandai dia Muhammad kata Rom tu akan menang. Tak bayangkan Nabi boleh menguasai cerita kisah Rom dikalahkan oleh Parsi, kan? Dan memang Allah janji Rom menang, dan memang beberapa tahun lepas Rom tu menang. Okey, jelaskan itu contoh cerita yang paling dekat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani rahimakumullah, pelajaran nombor 5 yang kita dapat belajar ayat nombor 3 tadi, sebelum wahyu diturunkan Nabi SAW termasuk salah seorang yang tak tahu tentang Al-Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran.
Pelajaran nombor 6, setiap kisah dalam Quran mempunyai teladan yang perlu diambil. Okey, tindakan selepas tadabburnya apa? Pagi ni nombor 1, kalau kita dah tahu kisah dalam Quran tu, kita kena buat apa? Kita belajar, kita kena kaji dia. Siapa nak kaji, siapa nak belajar, kita cuba untuk kita sampaikan kisah ini. Tindakan nombor 2, dah belajar, ambil teladan, ambil pengajaran. Okey, saya nak kongsikan cerita-cerita yang bukan kisah para Nabi lah. Di saya ambil aja nombor 2 tadi. Okey, saya nak tunjukkan beberapa cerita. InsyaAllah ini dalam modul kita. InsyaAllah kita cuba habiskan cerita ni selagi Allah bagi kita hayat hidup, kita sama-sama belajar. Okey, antara kisah yang bukan kisah para Nabi, pernah dengar kisah lembu betina Bani Israel? Pernah kan? Musa minta sembelih lembu tu. Okey, kisah satu, kisah tu kisah. Kisah kedua, pernah dengar kisah Harun Marut. Harun Marut adalah surah Al-Baqarah. Kisah dua malaikat yang Allah beri dia pengetahuan tentang ilmu sihir, Harun Marut. Pernah dengar kisah ketiga, kisah Talut lawan dengan Jalut. Ini ada banyak pelajaran. Kisah Talut ni yang bunuh Jalut tu, dan yang bunuh Jalut tu siapa? Nabi Daud. Rupanya Nabi Daud ni seorang tentera. Watak Nabi Daud keluar dekat dalam cerita Jalut, cerita Talut. Dialah yang bunuh Jalut. Kisah Nabi Daud. Kita cerita kemudian. Kisah keempat, kisah lelaki yang mati 100 tahun. Dia lalu sebuah kampung, dia tengok, uish, macam mana Allah nak hidupkan kampung ni, dah binasa runtuh. Allah matikan dia selama 100 tahun, Allah hidupkan balik. Itulah 1 Baqarah ayat 29. Kisah yang kelima, kisah Bani Israel tersesat dekat padang Tik, Surah Al-Ma'idah ayat 20-67. Itu cerita menarik juga sebelum mereka masuk Palestin. Kisah ke-6, kisah 2 anak Adam. Ni biasa dengar juga kan? Tetapi fakta yang kita dengar tu kurang tepat. Bukan dia berebut perempuan. Ada cerita sebaliknya. Nanti kita ceritakan. Kisah nombor 7, kisah hujan hari Sabtu. Ingat? Kisah yang Allah tukarkan Bani Israel menjadi kera. Al-A'raf ayat 163 ke 168. Kisah seorang lelaki yang menjual agama. Ni ulama-ulama yang jual agama. Ada yang Allah kata dia macam anjing. Dia panggil ulama anjing, yang menjelit-jelit lidah. Dia jadi ulama yang mengampu, sanggup jual agama. Ni ada cerita. Kisah dikatakan namanya Bal'am bin Ba'urah. Itu dekat surah Al-A'raf ayat 175-176. Kisah 9, 73 ni. Ni tak apa, dah belajar Suratul Kahfi. Kisah nombor 10, pemilik 2 kebun, dah belajar dekat Suratul Kahfi. Alhamdulillah. Kisah Nabi Khadir jumpa dengan Nabi Musa, ni kita belajar Suratul Kahfi. Kisah Dzulkarnain kita belajar dekat Suratul Kahfi. Ya'juj Ma'juj dah belajar Suratul Kahfi. Okay, kisah ibu Musa, kisah mak Nabi Musa yang lahirkan Musa tu, dekat surah Taha dengan Suratul Qasas. Study kisah ni, Masya Allah, banyak pelajaran. Kisah Qarun dalam Suratul Qasas. Kisah Luqman, kisah nombor 16, tu kena belajar juga. Kisah kaum Sabah, yang kaum Sabah ni Allah bagi 2 nikmat pada dia, ingat tak? Kita apa, waktu kita akan terbatas. Kisah nombor 18, kisah penduduk sebuah kota dalam surah Yasin. Ingat lagi tak kita belajar? Kita apa, alhamdulillah, selesai. Kisah keluarga Fir'aun. Fir'aun ni ada satu keluarga dia, dialah yang defend Musa. Waktu Fir'aun nak bunuh dia, ada satu keluarga dia defend Nabi Musa. Siapa lelaki? Ada dekat surah Ghafir ayat 23 hingga 46. Dan kisah ke-20, pendek saja, ada banyak kisah ni, cukup 20 ni. Kisah penggali parit. Memang kisah penggali parit. Ashabul Ukhdud. Qutila ashabul Ukhdud. Ni dalam suratul Buruj. Ada kisah orang Islam kena dicampakkan masuk ke dalam api. Ni contoh cukup 20 kisah yang bukan kisah pada Nabi,
kisah selain pada para Nabi. Kalau kumpulkan kisah ada banyak lagi. Baik, cukup dengan maklumat ni. Moga-moga pengisah ini memberikan kita suntikan, memberikan kita motivasi untuk kita menggali lagi kisah-kisah di dalam Quran Al-Karim, terutama kisah Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Besok kita akan masuk ayat yang keempat. Masuklah babak pertama, adegan yang pertama, kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.